Baik, siapa yang tak tulis nama lagi, sila tulis nama untuk Ustaz catat kehadiran ya. Kita mulakan kelas kita pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Syarul Aiman baca doa Syarul Aiman. Bismillah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Hari ini tak ramai hari ni masuk kelas pagi ni ya. Berapa orang? 11 orang aja. PM mesej dekat kawan-kawan tanya di manakah mereka, sebab apa tak masuk kelas lagi pagi ni. Biasa ramai. Hari ni 11 orang aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang. 6, 7, 8, 9. Emak. Siapa yang tak tulis nama lagi ya? Khalid dah tulis. Akil Wafi dah tulis. Ustaz, hari ni guna buku apa? Hari ni kita guna buku yang minggu sebelum ni. Buku KPM. Buku ni. Buka buku ni muka surat 142. Oh, Hasan. Warna apa Ustaz? Buku, Warna apa? buku je ni, buku yang Kementerian Pendidikan Islam. Pendidikan Islam, buku Kementerian Pendidikan. KPM. Kita last kali kelas bulan 9 tu. Sebelum tu minggu lepas Ustaz tak hadir kerana ada urusan sikit. Minggu sebelum tu kita bincang kertas soalan. Sebelum tu periksa. Last kali bulan 9 tu. 9 hari bulan 9. Okey. Muka surat Ustaz? Muka surat 142. 142. Oh, dekat luar pula. Tak. Alamak. Tersilap tekan pula dah Aminur Rahman. Okey. Buka muka surat 142. Erina, Safia, Aminur Rahman. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kelas sirah. InsyaAllah hari ini kita bincang muka surat 142, buku Pendidikan Islam.
Semua ada buku dekat Islam kan. Kecuali Rabiatul. Rabiatul duduk dalam kereta. Wah. Gimana? Pergi shopping. Awal dah pergi keluar dah. Apa yang tak ada buku tak apalah. Boleh dengar lah sahaja. Terima kasih lah. Boleh sudi juga hadir kelas ni. Walaupun duduk dalam kelas, dalam kereta. Masya Allah. Okey. Muka surat 142 tentang kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Aidil Hakimi pun tak ada buku juga. Tak apalah kalau tak ada buku, dengarlah saja. Nak buat macam mana? Okey. Tentang kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Jadi sebelum ni, beberapa minggu yang lalu, Ustaz dah bincang, kita telah bincang tentang janji setia penduduk Yathrib kan. Lepas tu tentang latar belakang masyarakat Yathrib. Yathrib. Bila ni siapa Bila? Bilal lah, Bilal ke? Raudah. Okey. Sebelum ni kita telah membincangkan tentang latar belakang masyarakat Yathrib. Lepas tu tentang perjanjian Aqabah pertama. Kemudian yang seterusnya kita telah bincang perjanjian Aqabah yang kedua. Kalau lupa kena tengok baliklah buku ni berkaitan dengan perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua. Bagaimana peristiwa ini sangat penting kerana ianya menjurus kepada pembinaan negara Islam Madinah. Negara Islam, pembinaan negara Islam oleh Nabi Muhammad SAW ni merupakan satu titik tolak yang sangat penting dalam sirah, dalam sejarah Islam, kerana ianya merupakan satu contoh kepada pentadbiran negara berasaskan Islam untuk seluruh dunia sehingga ke akhir zaman. Kita kena faham apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW itu merupakan satu contoh kepada kita. Apa yang Nabi SAW buat dari bentuk peribadi, contohnya sekarang ni bulan apa? Bulan apa? Siapa tahu bulan apa bulan ni sekarang ni? Bulan Islam. Rabiul Awal. Apa peristiwa yang penting yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal? Betul, sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu pun satu peristiwa sangat penting kerana lahirnya insan yang sangat berjasa kepada kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka setelah 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, maka tahun ke-13 Nabi SAW berhijrah dan menubuhkan negara Islam. Dan sistem pentadbiran negara Islam tu merupakan satu benda yang menjadi contoh kepada kita. Jadi peristiwa penting yang berlaku sebelum hijrah adalah perjanjian Aqabah ini. Perjanjian Aqabah yang masuk dalam muka surat 140, 138, 39, 40, 41. Jadi kita buat ulang kaji lah sedikit. Ulang kaji sedikit kan. Muka surat 139. Kita tengok muka surat 139 tu. Sebelum ni kan Ustaz cerita tentang latar belakang penduduk Yathrib. Penduduk Yathrib dia buat apa, dia apa latar belakang dia, berapa komposisi kaum yang ada di sana, berapa apa dia punya pekerjaan utama penduduk Yathrib. Kaum Yahudi ada di sana, kaum Aus, Khazraj. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian ada 12 orang datang ke Mekah untuk buat perjanjian Aqabah yang pertama. Ini ada 6 isi perjanjian Aqabah yang pertama tu kan. Tengok muka surat 140. Muka surat 140 tu. Semua buka muka surat 140. Ada 6 isi perjanjian Aqabah yang pertama. Yang sebelah kiri atas tu kan ada 6 perjanjian Aqabah yang pertama. Tidak syirik kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak perempuan, tidak melakukan fitnah, setia kepada Rasulullah SAW. Tu ada 6 perkara. Kemudian muka surat 141 yang kita telah bincang sebelum ni, perjanjian Aqabah yang
Dua. Perjanjian Aqabah yang kedua. Ada 5 isi penting. Isi kandungan perjanjian Aqabah yang kedua. InsyaAllah pada hari ini kita akan tengok muka surat 142 ni berkaitan kepentingan perjanjian Aqabah. Lepas tu, lepas kita bincang ni, kita buat game sikit. InsyaAllah. Okey. Tengok muka surat 142. Okey, siapa nak baca kepentingan perjanjian Aqabah? Kita bagi 5 tu, ada 5 tu, 1, 2, 3, 4, 5, 5 orang baca. Okey, agama. Seorang baca? Khalid nak baca, Khalid. Okey, Akil Wafi baca nombor 3. Khalid baca nombor 1. Muka su nombor 2. Okey, Khalid nombor 2. Kaisara lah. Kaisara baca nombor 1, Kaisara. Lama tak dengar suara Kaisara ni. Kaisara ada, Kaisara. Kaisara baca nombor 2. Nombor 1. Nombor 1 tu yang paling atas kan Ustaz kan? Okey, Abdullah Fahmi. Abdullah Fahmi lah baca. Terhindar daripada syirik dan kekufuran. 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 Bagus. Okey. Lagi? Lagi ya. Lagi tu, kecintaan. Kecintaan pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. semakin bertambah. Okey, bagus. Tepukan untuk Abdullah Fahmi. Okey. Baik. Terima kasih Abdullah Fahmi. Jadi yang pertama tu adalah dia punya kepentingan dari sudut agama. Maka terhindarlah daripada syirik dan kekufuran. Dan yang kedua, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana boleh terhindar daripada syirik dan kekufuran? Kita tengoklah balik dalam muka surat 140 tu. Depa berjanji kan, muka surat 140. Semua tengoklah muka surat 140 kan. Depa berjanji kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi ini merupakan satu perjanjian yang sangat besar impaknya kepada keimanan mereka-mereka yang mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak syirik kepada Allah ni maksudnya tidak ada sembahan selain daripada Allah Subhanahu Taala. Tidak meminta selain daripada Allah Subhanahu Taala. Tidak berharap selain daripada Allah Subhanahu Taala. Tidak bermohon selain daripada Allah Subhanahu Taala. Semuanya berpusat kepada Allah Subhanahu Taala semata-mata dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu yang pertama dari sudut agama. Kemudian kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW semakin bertambah. Mereka berjanji untuk setia kepada Rasulullah SAW. Tengok muka surat 140 tu kan. Nombor 6. Setia kepada Rasulullah SAW. Dan dalam perjanjian Aqabah yang kedua, mereka berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana melindungi diri sendiri. Maksudnya cinta kepada Nabi SAW ni macam cinta kepada diri sendiri. Kita sayangkan diri kita kan, betul tak? Kalau kita sakit, kita makan ubat. Kita sayang diri kita, kita bagi baju yang cantik-cantik kan. Maknanya apa yang kita nak merupakan benda yang sahabat-sahabat mereka merasakan apa yang terbaik untuk diri sendiri, itulah yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Mereka akan jaga dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kepentingan dari sudut agama. Okey, Khalid baca nombor 2, Khalid.
Oh, Khalid nak baca nombor 3. Okey, ni Akil Wafi kata nak baca nombor 3 tadi. Ayo Afi baca nombor 3. Siapa nak baca nombor 2? Ya. Okey, Ana baca nombor 2. Syabik Iqbal. Siapa? Khalid. Muka surat 142. 42. Khalid tak buka buku teks lagi ke? Masya Allah. Eh. Khalid baca nombor 2. Muka surat 142. Nyawa Nyawa. Okey. nyawa terpelihara dan dihargai. Keselamatan manusia terjamin. Terjamin. Baik, terima kasih. Kita tepukan untuk Khalid. Alhamdulillah. Jadi yang kedua, kepentingan daripada perjanjian Aqabah pertama dan kedua tu adalah memelihara nyawa. Sebagaimana mereka berjanji untuk tidak membunuh anak perempuan. Dan keselamatan manusia itu terjamin. Kalau sebelum kelahiran, sebelum kedatangan Islam, mereka membunuh anak-anak perempuan. Mereka rasa anak perempuan ni sebagai satu perkara yang memalukan. Sedangkan Islam tidak mengajar begitu. Islam mengajar manusia ni sama rata. Bahkan diletakkan perempuan ni kedudukan yang tinggi, sebab mereka lah yang melahirkan kita semua ini. Kan? Perempuan ni, ibu ni mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan terpuji di sisi agama kita. Jadi maka di situlah Islam mengajar, meletakkan dalam tajuk ni nyawa terpelihara dan dihargai. Tak boleh bunuh sesuka hati. Terutamanya zaman Arab Jahiliah membunuh anak perempuan. Okey, yang ketiga, akal. Okey, baca. Terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran. Memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Okey, alhamdulillah. Macam mana Islam ini memelihara akal yang terkandung dalam perjanjian Aqabah ini? Mereka terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran, memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Ini banyak terkandung dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Kedua ni antara lain dia punya isi kandungan dia membentuk pemikiran umat Islam ketika itu. Membentuk pemikiran melalui akhlak, melalui satu perjanjian ataupun bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal. Anasir apa yang merosakkan akal? Anasir syirik contohnya. Kan, unsur-unsur syirik. Jadi dia mengelakkan satu perjanjian bai'ah ni, sekat dulu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Bila kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka anasir-anasir lain ataupun unsur-unsur lain akan dipelihara dan ia akan memelihara akal kita. Okey, yang keempat. Saya baca yang keempat. Khairah. Khairana. Menghormati hak milik setiap individu. Harta terpelihara daripada pencerobohan. Okey, terima kasih. Terbuka untuk Khairana. Jadi yang keempat tu berkaitan dengan harta.
dalam isi perjanjian Aqabah yang pertama tu, yang berkaitan dengan harta, nombor 2, tidak mencuri. Kemudian dalam perjanjian Aqabah yang kedua, yang berkaitan dengan harta, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara ni perkara yang sangat penting. Kita mengiktiraf harta orang lain sebagai hak orang lain, dan harta kita ni adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang tu kita kena faham tentang konsep harta. Duit yang kita ada ni siapa punya? Kita punya ke Allah Taala punya? Hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala punya. Maka kita dituntut untuk membelanjakan harta kita ni ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harta orang lain yang bukan hak kita, kita tak boleh ambil. Haram mencuri, ambil hak orang lain. Kita menghormati hak milik setiap individu. Tak boleh ambil harta secara haram, secara menipu, menyalahgunakan kuasa untuk dapatkan harta, dapatkan duit. Kemudian harta terpelihara daripada pencerobohan. Okey, yang kelima. Siapa baca nombor 5? Akil Wafi. Ataupun ada tak apa, Akil Wafi baca. Maruah manusia dijaga. Menghormati setiap hak individu. Maruah manusia dijaga. Bagaimanakah perjanjian Aqabah ini memelihara maruah manusia? Tengok dalam perjanjian Aqabah yang pertama tu, muka surat 140. Perjanjian yang ketiga, tidak berzina. Perkara berzina ni merupakan perkara yang merosakkan maruah manusia. Merosakkan maruah manusia. Maka kita kena peliharalah diri kita daripada melakukan perbuatan zina, menjauhi perbuatan zina dan perkara-perkara yang boleh menjurus kepada zina. Zina merupakan perkara yang haram. Kemudian yang kelima tu tidak melakukan fitnah. Fitnah pun juga merupakan satu perkara yang boleh merosakkan, mencalakan maruah manusia. Fitnah ni makna cakap tak betul, kan, cakap benda yang tidak benar tentang seseorang, maka disebarkan. Zaman sekarang ni sangat mudah nak menyebarkan fitnah ni, terutama dengan media sosial, kan, dengan IG, dengan TikTok dan sebagainya. Begitu mudah untuk menyebarkan fitnah. Maka kita sebagai seorang Islam, kita kena menjauhi perkara ini daripada berlaku dalam kehidupan kita. Okey. Sebelum kita melanjutkan dengan quiz, ada siapa-siapa nak tanya soalan tak berkaitan dengan tajuk yang kita telah bincangkan pada hari ini? Ada yang tak faham? Tak ada. Senang. Senang aja. Kan? Mudah faham kan? Okey. Perjanjian. Okey. Ustaz hantar link ni. Paste link. Boleh mula buat. Boleh buka tak link tu? Tak. Link dekat dalam ruang chat. Keluar tak? Keluar Ustaz. Boleh tekan link tu. Ataupun tak paste dekat ni dalam grup WhatsApp. Cuba buka tu. Biasa main live worksheet kan? Ustaz,
Nak print pun boleh tapi tak payah print ni, tarik je. Tarik daripada bawah ni. Isi perjanjian Aqabah yang pertama. Apa isi perjanjian Aqabah pertama? Isi perjanjian Aqabah yang kedua. Contoh apa isi perjanjian Aqabah yang pertama? Boleh tengok buku, tengok, cari. Tarik ni, kuek, tempel sini. Semua boleh buka ke? Boleh buka Ustaz? Tak boleh buka. Dah kena login. Kena login. Boleh. Live worksheet tak payah login ni. Boleh buka. Boleh buka kan? Boleh masuk. Cuba. Satu, dua, ada 6. Perjanjian Aqabah pertama ni Ustaz. Apa dia? Apa maksud perjanjian Aqabah pertama ni? Perjanjian Aqabah pertama. Aqabah tu nama tempat sebenarnya. Aqabah tu nama tempat. Hari tu masuk dah kelas Ustaz yang Ustaz cerita tentang perjanjian Aqabah itu? Masuk tapi tak dengar suara Ustaz. Tak dengar suara. Lepas tu dengar suara siapa? Dah tak dengar suara Ustaz. Sedih lah Ustaz. Asyik dah. Okey, tadi apa Baiduri tanya tadi apa tadi? Apa isi perjanjian Aqabah pertama? Baiduri tanya apa tadi? Isi perbelanjaan. Perjanjian. Perjanjian Aqabah pertama. Tengok dalam ni. Dalam muka surat 141. Ustaz, dia tak boleh nak letak jawapan Ustaz. Sebab apa? Tarik dari bawah. Macam ni. Dah buat. Tidak mencuri. Bubuh kat ujung, kat tepi. Kat tengah ni. Kat tepi belah kanan ni tak boleh. Dia tak lekat. Masuk ni belah kiri, tempel belah kiri. Tu. Dia kena rapat dekat bucu tepi ni. Boleh? Boleh. Cubalah. Siapa yang dah siap? Wakil Wafi dah siap. Sekejap lagi kita bincang sikit. Kita bubuh. Saat kita tunggu sahabat-sahabat lain siapkan. Lepas tu kalau tekan finish boleh terus dapat jawapan kan? Siap dah. Syarah Aiman pun siap dah. Bagus. Kalau tak faham nanti baca balik ni perjanjian Aqabah pertama. Cerita dia perjanjian Aqabah pertama ni berlaku pada tahun ke-12 kenabian. Maksudnya selepas 12 tahun Nabi SAW menjadi Nabi, adalah terdapat beberapa orang penduduk daripada Madinah yang datang buat haji di Mekah. Mereka mendapat tahu tentang adanya Nabi akhir zaman, maka mereka masuk Islam. Bila mereka masuk Islam, Nabi SAW meminta mereka untuk buat perjanjian. Namanya perjanjian Aqabah. Boleh semua siap? Okey. Tak siap pun tak apa. Tengok kat skrin ni. Kita bincang sama-sama. Isi perjanjian. Dah siap dah? Okey, bagus. Ni tidak syirik kepada Allah. Perjanjian pertama ke kedua? Pertama. Okey, bagus. Tidak syirik kepada Allah. Perjanjian Aqabah yang pertama. Okey. Lepas tu tidak mencuri. Pertama juga. Okey. Lagi mendengar dan bertaati Nabi Muhammad SAW. Kedua. Okey. Membelanjakan harta di jalan Allah. Kedua. Pandai. Melindungi Nabi Muhammad SAW.
Kedua, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabah menghadapi celaan orang kafir. Kedua juga. Lagi menyuruh manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Kedua juga. Tarik sini bawa naik atas. Tidak berzina. Yang pertama pandai. Tidak melakukan fitnah. Pertama juga. Setia kepada Rasulullah SAW. Pertama. Tidak membunuh anak perempuan. Juga yang pertama. Okay. Finish. Tekan finish. Check my answer. Yeay, 10/10. Siapa dapat 10/10? Tepukan untuk diri sendiri. Okey, tepukan untuk diri sendiri. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya yang kedua. Yang kedua. Bagus ni semua anak-anak ustaz ni, pandai. Okey, yang kedua. Paste. Boleh buka yang kedua punya. Yang kedua, cuba tu. Kuis yang kedua. Oh, pilih jawapan betul. Pilih jawapan yang betul. Yang betul ke salah? Silap pula. Mana ni? Okey. Alamak. Muka nampak belum? Okey. Dalam mana ni? Ibn Khaldun. Atau lagi? Cam scanner. Open file. DK Barat print. Internet kau apa tu buka dah tu. Saya check. Okay, habis print antara. Hui, siap dah Akil Wafi. Akil Wafi siap dah, masya-Allah. Akil Wafi siap dah. Tak apa, tak apa. Mana Akil Wafi siap dah. Pilih jawapan yang betul. Oh, Syarul Aiman dah siap. Masya Allah. Dah siap. Dah soap. Tak apa, yang lain-lain buat pelan-pelan. Dah siap dah Rabiatu. Masya Allah, bagus Rabiatu. Syarul Aiman 7/10. Boleh cuba lagi. Cuba lagi sampai dapat 10/10. Dia dekat sini ni kena tanda dua ni. Sebab dia kat atas bawah ni. Nampak tak? Dekat. Kalau jawapan, kalau pilih yang ni lah. Kena pilih macam ni. Kena titik. Kena klik dua sekali. Dia tak boleh klik satu je. Pilih jawapan yang betul. Ya, ni tajuk yang daripada muka surat 139 tu kan. Senang aja. Jawapan semua dah ada dalam ni, cari aja. Nak menguji kefahaman kita berkaitan tajuk-tajuk yang telah Ustaz ajarkan beberapa minggu yang lalu.
8 per 10 Aminur Rahman. Bagus. Tepukan untuk Aminur Rahman. Okey, mari kita bincang yang boleh cuba lagi. Oh, masya-Allah Syabik Iqbal 10 per 10 bagus. Okey, pilih jawapan yang betul. Penduduk Yathrib terdiri daripada Puak Aus apa? Mana satu? Khazraj ke Nadir dan Yahudi? Khazraj. Okey, penduduk Yathrib terdiri daripada Puak Aus, Khazraj dan Yahudi. Okey, soalan kedua. Pekerjaan utama penduduk Yathrib bertani dan berdagang. Isi perjanjian Aqabah pertama adalah tidak mencuri. Jadi kena tanda dua-dua ni. Lepas tu perjanjian Aqabah kedua seramai berapa orang? 70 orang. Yathrib termasuk 2 wanita bertemu Rasulullah SAW. Okey. Perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad dan umat Islam ke Madinah. Masya-Allah. Betul jawapan tu? Okay, finish. Tengok, finish. Check my answer. Yeay, 10 per 10. Siapa dapat jawab ni? Betul lah 10 per 10. Jadi ulang kaji balik. Tengok dalam muka surat 139 tu. Tentang latar belakang masyarakat Yathrib. Okay. Ada satu lagi. Ni pula satu lagi. Last sebelum kelas kita berakhir. Okey. 1, 2, 3. Okey, boleh buka. Oh, bagus. Mahfiz 10 per 10. Syabas. Kalau tak dapat penuh, cuba lagi. Cuba lagi. Buat banyak kali pun tak apa. Okey, ni ada satu lagi. Boleh buka tak? Yang link yang Ustaz hantar tu. Yang ni pun sama juga. Nak asingkan tulis 1 ke 2 ke. Macam mana nak isi? Tulis nombor. Dekat ni tulis type nombor. 1 ke 2. Mendengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. Tak bagi jawapan. Nombor 2. Type kat situ. Tidak syirik kepada Allah. Perjanjian Aqabah yang pertama ke perjanjian Aqabah yang kedua? Link untuk live worksheets. Ada game, quiz. Kali tak apa dia? Macam ni. Tekan nombor. Kalau ni kan perjanjian Aqabah ni, tulis angka 1 untuk perjanjian Aqabah pertama, tulis angka 2 untuk perjanjian Aqabah kedua. Akhir Wafi siap ada. Mendengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. 1 ke 2? Nombor 2. Type lah nombor 2, ambil pakai nombor 1. Kalau 1 tulis type 1. Kalau nombor 2 type 2. Raudah dah siap dah, bagus. Tepukan untuk Raudah dengan Akhir Wafi dah siap. 10 per 10. Masya Allah. Oh, Mahfiz per 10 per 10. Tahniah. Aidil Hakimi pun dah siap dah. Tahniah. Oh, Akhir Wafi 10 per 10. Bagus semua. Pandai anak-anak ustaz ni. Aminur Rahman pun dapat 10 per 10. Bagus. Tahniah. Okey. Jom kita bincang, Ustaz.
Mendengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. Satu ke dua? Dua. Okey, betul. Dua. Tidak syirik kepada Allah. Satu ke dua? Satu. Dua kan? Dua. Satu. Alamak, satu. Satu. Ingatkan dua tadi. Tidak mencuri. Satu ke dua? Tiga. Tiga pun boleh? Satu. Okey. Tabah menghadapi celaan orang kafir. Satu ke dua? Oh, Rabiatul bagus, Rabiatul. Dapat dua. Syed Aman pun siap bagus. Menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Satu ke dua? Dua. Masya Allah, bagus. Tidak berzina. Satu ke dua? Dua? Satu. Satu. Tidak berzina. Melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi Nabi, melindungi diri dan keluarga sendiri. Satu ke dua? Dua. Tiga. Siapa kata tiga tadi? Oh, dua. Tidak membunuh anak perempuan. Satu ke dua? Satu. Tidak melakukan fitnah. Satu ke dua? 10? Satu. Okey, satu. Apa kata 10 tadi? Setia kepada Rasulullah SAW. Satu ke dua? Satu. Betul. Membelanjakan harta di jalan Allah. Dua. Cikgu. Okay, finish. Check my answer. Oh, 10 per 10. Tahniah semua. Tepukan gemuruh untuk diri sendiri. Alhamdulillah. Okay. Yahoo. Alright. Alhamdulillah. Jadi Ustaz rasa cukuplah setakat tu untuk hari ni. Semua kita faham dah berkaitan dengan perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua. Jadi sempena bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, kita banyakkan selawatlah kepada Nabi SAW. Lebih-lebih lagi kita, terutamanya kita dalam kelas sirah kan, setiap minggu kita cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi menambahkan kecintaan kita, sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita bila kita sayang dan kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kelas berakhir, Ustaz nak cek dulu kehadiran. Kok ada yang Ustaz tak catat kehadiran. Bakis ada tak? Bakis tidak hadir. Hajar Masara ada. Tidak hadir juga. Qayyum ada Qayyum? Tak dengar suara Qayyum hari ni. Qayyum ada Qayyum? Tak masuk. Nanti PM dia cakap, tanya sebab apa tak masuk kelas. Ni Syabik Iqbal ada. Syabik Iqbal rasa macam ada Syabik Iqbal kan. Syabik Iqbal ada. Syabik Iqbal ada. Okey, siapa lagi? Siti Aisyah pun tak ada. Zihni ada. Zihni tak ada juga. Okey. Baik, insya-Allah Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua. Tahniah kepada semua yang hadir kelas pada hari ini. Hajar Masara ada. Hajar Masara. Mana? Hajar Masara ada. Baik. Mia ada. Ustaz dah catat dah tadi. Yang Ustaz tak tanya nama tu maksudnya Ustaz dah catatlah kehadiran. Amirah Huda pun Ustaz dah catat dah kehadiran. Baik, insya-Allah Ustaz ucapkan terima kasih pada semua dan mudah-mudahan Allah Taala memberkati kehidupan Ustaz dan juga anak-anak Ustaz semualah, insya-Allah. Kita tutup kelas kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye bye semua, sama-sama. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye semua. Bye bye. Waalaikumsalam. Macam bunyi ada. Jumpa lagi, insya-Allah. Waalaikumsalam, sama-sama. Bye. Waalaikumsalam.
Masya-Allah. Bye bye Imat. Assalamualaikum Imat.